Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua semula pada minggu ni. Okay, tajuk pelajaran kita pada hari ini adalah akidah. Okay, akidah. Okay, dalam pelajaran akidah ni, tajuk pertama kita akan belajar berkenaan sam'iyat. Okay, awak boleh tengok dekat nota yang Ustazah bagi. Okay, ataupun awak boleh juga rujuk terus pada buku teks. Okay, apa itu sam'iyat? Pengertian sam'iyat. Sam'iyat adalah perkara-perkara yang ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar atau difikir dengan akal. Okey, maksudnya sam'iyat ni adalah benda yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita ni, dan kita tak akan terfikir pun di akal kita. Okey, macam mana kita nak tahu perkara-perkara sam'iyat ni? Perkara-perkara sam'iyat ni boleh diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Dalil berkenaan perkara-perkara sam'iyat ni ada dalam surah Al-Baqarah ayat 3 yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib dan mendirikan, iaitu mengerjakan solat serta membelanjakan atau mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya dalam ayat ni nak menyatakan orang-orang yang beriman tu, bila dia beriman dengan perkara ghaib, dia akan buat solat, dia akan membelanjakan harta dia ke jalan Allah. Maksudnya dia percaya dengan adanya perkara-perkara sam'iyat. Okey, awak dah tahu apa itu as-sam'iyat, iaitu perkara-perkara ghaib. Okey, apa contoh-contoh perkara ghaib? Okey, yang pertama, pahala, dosa, alam barzah, mahsyar, syurga, neraka, malaikat, jin, mizan, sirat. Tu antara perkara-perkara ghaib. Okey, contohlah, Ustazah bagi contoh pahala. Okey, awak pernah terfikir tak pahala tu macam mana? Nampak tak pahala tu macam mana? Tapi sebenarnya pahala tu wujud. Okey, itu dikategorikan sebagai perkara-perkara ghaib. Okey, antara contoh-contoh lain, dosa. Sama juga dosa dengan pahala tadi. Okey, alam barzah, alam kubur. Kita tahu bila kita mati nanti kita akan pergi yang step yang selepas alam dunia, kita akan pergi ke alam kubur. Okey, orang selalu cerita alam kubur ni, macam ni, tapi kita pernah terfikir tak macam mana? Kita pernah nampak tak macam mana? Tapi kita hanya tahu melalui cerita. Cerita tu datang dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Dan seterusnya, mahsyar, malaikat, jin, mizan dan sirat. Okey, awak boleh rujuk pada buku teks lah untuk keterangan tentang perkara-perkara sam'iyat. Okey, kita cerita sikit pasal pahala. Okey, semua orang tahu pahala ni apa. Tapi apa pengertian pahala? Okey, pahala ni adalah balasan yang dikurniakan kepada Allah, yang dikurniakan Allah kepada hamba-Nya kerana mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Okey, pahala ni semua orang tahu. Kalau buat baik apa yang Allah suruh, insya-Allah kita akan dapat pahala. Okey, walaupun kita berfikir untuk buat benda yang baik pun kita akan dapat pahala. Okey, amalan mendapat pahala banyaklah. Antaranya mengingati Allah. Ingat Allah je dah dapat pahala. Okey, ikhlas tolong mak awak, ikhlas jaga adik awak, tu pun akan dapat pahala. Berbuat kebaikan, semua orang tahulah kalau kita buat baik, Allah akan beri pahala. Okey, dan seterusnya meninggalkan larangan. Kan Allah sendiri cakap, siapa yang tinggalkan larangan dan ikut apa yang disuruh, Allah akan bagi syurga. Syurga tu adalah balasan lah. Bila kita dah kumpul pahala yang banyak, last sekali kita akan masuk syurga. Okey, seterusnya. Okey, awak dah beriman dengan, awak dah tahu perkara sam'iyat tu apa, awak dah tahu contoh-contoh perkara sam'iyat tu apa. Okey, apa kesan dia kalau awak beriman dengan perkara-perkara sam'iyat?
Yang pertama, menginsafi diri bahawa Allah boleh melakukan apa sahaja. Okey, maksudnya bila kita beriman dengan perkara samiat, kita boleh menginsafi diri kita bahawa semua perkara yang berlaku kat dunia ni hanya daripada Allah. Allah saja yang boleh melakukan apa-apa saja. Termasuklah di alam dunia dan di alam ghaib. Walaupun kita tak nampak alam ghaib tu, tapi hanya Allah yang boleh melakukan apa-apa saja. Yang kedua, meningkatkan kekuatan iman. InsyaAllah lah. Okay, siapa yang dah tahu perkara ghaib, maksud dia tahu dia bukan dia je yang hidup kat dunia ni. Ada lagi makhluk yang mungkin kita tak nampak di alam sana. Jadi bila kita beriman, bukan kita je yang hidup kat dunia ni, itu akan meningkatkan iman kita. Okay, seterusnya, persediaan menghadapi kematian. Yelah, bila awak dah tahu, lepas kita meninggal, kita akan pergi ke alam kubur. Okay, lepas kita pergi ke alam kubur, kita akan disoal. Seterusnya apa? Dihisap. Lepas tu pergi ke padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan di situ kita akan diberi buku amalan, kan? Jadi kita tahu bahawa kita hidup di dunia ni bukannya nanti kita meninggal habis dekat sini. Jadi ada alam-alam lain yang selepas ni. Jadi yang tu akan membuatkan kita bersedia untuk menghadapi kita punya kematian. Okey. Dan last sekali, kesan kalau kita beriman dengan perkara-perkara samiat. Perasaan rendah diri dengan kekuasaan Allah. Yelah, kita ni manusia yang kerdil. Kita ni hanya mampu dah hidup di dunia ni sekejap saja. Dan perkara-perkara ghaib lain pun kita tak tahu. Tak nampak pun bentuk dia macam mana. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita akan rasa rendah dirilah, malulah. Kita ni hanya hamba. Dan sepatutnya kita kena lebih mentaati Allah. Dan last sekali, hukum beriman dengan perkara samiat. Okey, hukum beriman dengan perkara samiat adalah wajib. Kita mesti meyakini dan meyakini bahawa perkara-perkara samiat tu wujud. Walaupun kita tak nampak dengan mata kasar dan kita tak boleh nak fikir dekat dalam fikiran kita macam mana samiat tu, perkara-perkara samiat tu, tapi kita kena yakin bahawa perkara-perkara samiat tu wujud. Jadi awak tak boleh fikir ataupun awak tak boleh fikir apa yang awak tak nampak dan tak boleh fikir, maksudnya benda tu tak wujud, tak ada. Ada lagi makhluk lain selain kita di dunia ini. Okey. Kalau orang yang tak beriman ataupun tak percaya dengan perkara samiat, itu membuktikan dia lemah iman dia dan sombong kepada Allah. Okey, alhamdulillah, sampai sini saja berkenaan perkara-perkara samiat. Okey. Sekian, terima kasih.